Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurliana Laila dan saya Filza Syazwani melaporkan untuk aduan 999. Semakin hari semakin menularnya kes penderaan kanak-kanak di kalangan masyarakat kita. Hal ini telah membimbangkan segelintir masyarakat akan sikap manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Sebuah rakaman CCTV telah tular di media sosial baru-baru ini. Seorang guru taska didakwa telah mendera seorang kanak-kanak pada pagi kemarin. Beberapa orang telah ditahan untuk siasatan yang lebih lanjut. Hasil daripada aduan tersebut, pasukan polis telah membuat serbuan ke tempat kejadian. Kita beralih ke siaran langsung di tempat kejadian bersama saudara Jehoshua. Terima kasih. Sekarang saya bersama dan Encik Irfan, iaitu pegawai polis, untuk mendapat maklumat lancung tentang kes penderaan kanak-kanak tersebut. Oleh itu, Encik, apa yang terjadi pada hari ini? Kejadian ini sebenarnya berlaku pada tanggal 10 Oktober, iaitu pada hari Selasa yang lepas. Kami pihak polis mendapat laporan daripada ibu bapa mangsa sendiri. Ibu bapa mangsa telah meminta rakaman liter tertutup daripada taska tersebut dan mengatakan lagi bahawa hampir setiap hari terdapat kesan lebam baharu pada tubuh anak mereka, dan sekarang ni beberapa orang suspek termasuk guru taska tersebut direman selama 7 hari bagi siasatan selanjutnya. Kes ini disiasat di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Terima kasih Encik Irfan. Itulah informasi tersebut. Terima kasih saudara Jehoshua di tempat kejadian. Kes ini turut mendapat perhatian daripada seorang doktor pakar psikologi Puan Shakira yang dijemput khas dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Talian secara langsung telah disambung ke Sri Pentas. Assalamualaikum Dr. Shakira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Di sini saya akan merungkai sedikit sebanyak mengenai faktor terjadinya penderaan kanak-kanak di Malaysia. Baiklah, kes penderaan kanak-kanak boleh berlaku di mana sahaja, di taska maupun di rumah. Dan perkara ini boleh berlaku melalui beberapa aspek seperti seksual, mental dan juga fizikal. Baik, antara faktor terjadinya perkara ini ialah mental yang tidak terjaga. Okay. Hal ini menyebabkan si pendera bersikap agresif dan bertindak kasar terhadap kanak-kanak. Bagi saya, setiap pekerja dalam pendidikan awal kanak-kanak harus disaring sebaik mungkin dan menjalani satu ujian kelayakan. Ini untuk mengurangkan kebarangkalian perkara seperti ini berlaku. Seterusnya, si pendera juga sebelum ini merupakan mangsa dera. Perkara ini seperti one never ending cycle, satu kitaran yang tidak habis. Jika perkara ini tidak ditangani dengan baik dari mula, kesan bagi dera akan dirasakan oleh insan yang tidak bersalah, iaitu anak-anak kita sendiri. Tidak lupa juga, perkara ini berlaku simply kerana kurangnya pendidikan dan kemahiran seseorang itu dalam menangani kanak-kanak. Kita tahu anak kita ni harus dijaga dan dididik seperti menatang minyak yang penuh. Kita harus tahu approach and the right method untuk menjaga anak kita. Dan apabila kurangnya kemahiran ini bagi pekerja-pekerja dalam taska, hal-hal seperti ini akan menyebabkan hilangnya sabar dan juga mereka akan lebih memilih kekerasan terhadap anak-anak kita. Dan saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Shakira kerana sudi memberikan penjelasan berkenaan punca dan kesan yang terjadi selepas tularnya kes penderaan kanak-kanak. Sekarang kita akan beralih ke persidangan khas Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat oleh Datuk Sri Hidayah binti Yunus. Menurut carta kes penderaan kanak-kanak di Malaysia, saya mendapati bahawa kes ini semakin meningkat dan membimbangkan, dan apatah lagi dalam kalangan murid-murid taska yang sering menjadi mangsa dalam kes penderaan kanak-kanak ini. Sejujurnya saya sangat tergilan dan amat kesal dan apa yang menimpa dengan seorang kanak-kanak di sebuah taska di Kota Kinabalu yang tular di media sosial baru-baru ini. Saya bercadang untuk memperkasakan ilmu agama dan moral dalam kalangan pendidik, khususnya guru taska di Malaysia. Pemerkasaan ini boleh dijalankan di pejabat
pendidikan di bawah pemantauan yang bertugas demi memberi kesedaran dan motivasi kepada guru-guru taska agar lebih serius dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik muda. Dan seterusnya, saya amat berharap agar masyarakat juga peka dengan keadaan sekeliling yang di mana jika terdengar bunyi teriakan yang membimbangkan, boleh terus lapor ke pihak berkuasa. Dan akhir sekali, saya juga ingin mencadangkan di setiap taska perlu memasang kamera litar tertutup di setiap sudut agar aktiviti pelajar dalam taska dapat dipantau dengan lebih baik. Jadi itu saja. Sekian perkongsian dari persidangan khas sebentar tadi. Sekarang kita kembali lagi ke siaran langsung bersama saudara Jehoshua yang sedang menembung bual ibu bapa kepada mangsa penderaan kanak-kanak. Dipersilakan. Sekarang ini saya berada dengan ibu bapa dengan anak sekalian yang terlibat dalam kes penderaan kanak-kanak. Oleh itu, apa perasaan puan dan encik terhadap anda yang terlibat dalam kes penderaan kanak-kanak? Encik? Sebenarnya saya pun tak sangka juga yang anak kami ni terlibat dengan kes penderaan, sebab taska yang kami hantar anak kita ni sebenarnya bagus sebenarnya, tapi tiba-tiba ada luka semua. Yang anak kami tiba-tiba ada yang siapa yang pelik, yang saya ni yang keliru. Jadi saya laporkanlah dengan pihak polis berkaitan dengan hal ni dan harap pihak polis dapat selesaikan masalah ini, sebab ini anak kami ini yang satu-satunya anak kami yang kami ada, dan kami tak nak apa-apa yang buruk jadi dengan anak kami ni. Terima kasih Encik. Puan, apa perasaan Puan? Saya sedih. Saya kecewa sebab saya percayakan taska ini. Saya sudah bayar, saya pelik sebab dia mengadu yang dia sakit pinggang, sakit belakang. Saya sedih sebab saya sayang anak saya. Terima kasih saudara Jehoshua dari siaran langsung di tempat kejadian. Setelah mengetahui penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan, ia sekaligus membendung rasa gusar masyarakat terhadap keselamatan ahli keluarga sendiri. Semua pihak turut disaran memainkan peranan penting dengan menjadi mata telinga bagi pihak berkuasa agar kes-kes seperti ini dapat dielak dan sentiasa dipantau dari masa ke semasa. Oleh itu, perkara ini seharusnya tidak dipandang enteng dan diendahkan kerana kes dera boleh berlaku walaupun di kalangan mereka yang tidak bersalah kerana nilai kemanusiaan tidak dapat diukur dari mata kasar saja, persis peribahasa rambut sama hitam, hati lain-lain. Akhir kata, Kapal berlayar dari Arakan membawa kail di dalam peti. mati ikan kerana umpan, mati manusia tiada simpati. Sekian aduan 999.